Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Azwan, dan hari ini saya akan mengajarkan berkaitan dengan permainan asas alat muzik gitar. Okey, sebelum kita teruskan pengajaran kita pada hari ini, saya akan menerangkan berkaitan dengan 3 subtopik, iaitu yang pertama adalah organology of instrument, iaitu kita akan belajar berkaitan dengan anatomi alat muzik gitar. Yang kedua, kita akan belajar berkaitan dengan aspek simbolisasi, iaitu simbol-simbol yang kita gunakan daripada tangan kita sebelah kanan dan tangan kita sebelah kiri, dan juga pada gitar. Okey, yang terakhir adalah teknik, iaitu cara permainan. Pertama, cara permainan, cara pembentukan chord, dan cara kita melatih jari kita ataupun latihan sehari-hari kita. Okey, itu saja. Dan saya akan menggunakan 2 chord, iaitu chord C dan juga G7. Okey, kita pergi pada subtopik yang pertama, iaitu organology of instrument. Okey, mudah kata kita panggil anatomi. Okey, apa yang terkandung ataupun apa yang terdapat di setiap komponen yang ada pada gitar. Kita start dari atas, iaitu kepala dia, kita panggil sebagai headstock. Okey. Yang kedua adalah yang putih ni, kita panggil sebagai tuner, tempat ataupun bukan alat, bahagian untuk kita sama ada kita ketatkan tali atau kendurkan tali, bertujuan untuk mendapatkan pitch yang betul lah, note yang betul. Itu, and then kita menggunakan tuner, alat ataupun instrumen tuner itu sendiri untuk memastikan kadar ketepatan bunyi ataupun nada ataupun pitch atau sebagainya lah. Yang kedua, kita ada nut yang putih ni. Okey, kita ada fingerboard yang belakang kayu ni. Kayu ni. Okay. And then kita ada fret start dari sini. So dari sini ke belakang, fret 1, sini fret kedua, fret ketiga, fret keempat. Macam itulah lebih kurang. Okay. Kemudian kita ada neck, iaitu di belakang ni. Neck. And then kita ada body. Lepas tu kita ada string. Okay. And then kita ada bridge. Bridge yang hitam ni lah. Okay, itu yang terkandung di dalam alat muzik saya. Setiap alat muzik gitar berlainan sebab berdasarkan kualiti, berdasarkan harga yang berbeza, berdasarkan level dan sebagainya lah. So ada juga yang ada satu bentuk di sini, saya tak ingat nama dia, satu bentuk bulat, contoh macam brand Yamaha, dia ada tambah lagi kan. Itu berdasarkan gitar masing-masing. Okey, cukup bagian anatomi. So kita pergi subtopik yang kedua, iaitu aspek simbolisasi. Okey, aspek simbolisasi ni, yang pertama sekali kita hendaklah menggunakan dua belah tangan. Yang ni di kanan saya, tangan kanan saya, ni tangan kiri saya. Kita mulakan dengan tangan kanan. Okey, tangan kanan merupakan tangan paling penting sebab kita nak strumming dia ataupun kita nak petik menggunakan jari kan. Jadi apa yang kita perlukan? Kita perlukan 4 buah jari, iaitu jari ibu, telunjuk, jari hantu ataupun jari tengah, dan jari manis. Okey, jari ni kita simbolkan dia sebagai simbol nombor dan huruf. Kita ambil simbol nombor, ambil huruf lah, kita ambil huruf, iaitu jari ibu sebagai P, jari telunjuk sebagai I, jari hantu sebagai M, dan jari manis adalah A. So jadi P-I-M-A. Jadilah Pima. Okay, Pima. Itu sebelah kanan. Sebelah kanan berfungsi untuk memetik string ataupun tali. Okay.
Yang seterusnya kita akan tengok pada jari sebelah kiri kita, yang mana jari ini ataupun tangan ini akan memegang chord ataupun membentuk sebuah chord. Okey, menggunakan 4 buah jari. Okey, kita mensimbolisasikan dia sebagai jari pertama iaitu jari telunjuk. Kita panggil jari pertama. Jari hantu ni jari kedua. Jari manis jari ketiga. Dan jari keempat adalah jari kelingking. So, jadi 1, 2, 3, 4. Mudah, tak ada masalah. Okey. Kemudian kita tengok di dalam gitar pula. String ni, okey, string. Inilah tali yang kita akan petik dan ia akan menghasilkan bunyi. Jadi, anda kena tahu yang mana string ini dikira melalui tali yang di bahagian bawah terlebih dahulu, kemudian naik ke atas. Jadi, tali yang bermula pada bawah ni kita panggil sebagai tali nombor 1. 1, 2, 3, 4, 5. Tu 5, ni 6. Dia flat sikit. Tu okey. Bolehlah. Jadi, itu untuk simbolisasi kita pada hari ini. Yang mana saya ulang, jari kita adalah PIMA di sebelah kanan untuk memetik jari. Kemudian string kita bermula pada jari tali pertama, 2, 3, 4, 5 dan ke-6. Okay, manakala sebelah kiri pula jari untuk membentuk sesebuah chord ataupun note. Yang mana jari ini adalah jari pertama, kedua, ketiga dan keempat. Okay. And then kita pergi ataupun move kepada subtopik yang ketiga, iaitu yang terakhir, iaitu adalah bahagian teknik. Okey, saya dah menerangkan kepada kamu tangan simbolisasi sebelah kanan, tangan sebelah kanan dan tangan sebelah kiri, berserta juga dengan tali. Sekarang ni kita akan tengok teknik cara kita memetik gitar. Okey, sebelum tu saya ingin menerangkan sekali lagi, kita akan belajar 2 chord, iaitu C major dan G7. Okey, C major dan G7. Kita move kepada C major dan G7 sebab dia adalah pembentukan chord dan dia akan stay lama dekat situ lah. So, mudah. Jadi, mudah untuk kita plucking nanti ataupun kita strumming nanti. Okey, so untuk chord pertama iaitu C major, kita melihat kepada fret, iaitu okey, kita pergi kepada fret pertama, kita ambil jari pertama, kita letak pada tali kedua. Kemudian kita ambil jari kedua, kita letak pada fret kedua, iaitu string ataupun tali keempat. Dan kita ambil jari ketiga, okey, kita pergi ke fret ketiga dan kita letak pada fret ketiga, tali kelima. Okey, kita ada fret 1, tali 2, jari 1. Kita ada fret 2, tali 4, jari 2. Kita ada fret 3, jari 3, tali kelima. Dan macam mana bunyi dia? Kita akan strumming sekejap lagi. Okey, itu untuk C major. Kemudian kita akan pergi kepada G7. Macam mana pembentukan G7? Okey, kita tengok pada jari pertama. Okey, jari pertama pergi fret pertama. And then ambil tali pertama. Kemudian jari kedua pergi fret kedua. And then tali kelima. Jari 2 fret 2, tali kelima. Dan jari ketiga fret ketiga, tali ke-6. Okey. Okey. Jadi kita pergi balik chord C major tadi. And then kita move kepada sini pula. Kita menggunakan 4 jari, PIMA. Okey, kita letak dia. P ni dia akan
memetik tali ke-6, 5 dan 4. Manakala jari I, M dan A ni akan memetik pada posisi masing-masing, iaitu I berada posisi tali ketiga, dia tak akan ke mana-mana, hanya akan stay di situ saja. M pada posisi tali kedua dan A ada pada posisi tali pertama. Jadi mereka tak akan ke mana-mana, mereka akan hanya berada pada tali-tali yang telah saya sebutkan, iaitu I pada tali ketiga, M pada tali kedua dan A tali pertama. Hanya P saja yang boleh move kepada 3 buah tadi. So, kalau saya lepaskan chord kat sini and then saya petik, that, itu cara plucking. Untuk kosong lah, tak ada chord. Tapi kalau saya letak chord C major, macam saya dah terangkan tadi, and then saya petik, kemudian kita tukar kepada chord G7. Okey, kita dah dapat cara plucking ataupun cara kita memetik. Kita dah dapat membentuk ataupun pembentukan chord. Dan terakhir kita kena buat satu buah ataupun sebuah latihan, yang mana latihan ni penting untuk kita punya kemahiran jari untuk plucking dan kita punya transition chord daripada chord C pergi kepada G7. Okey, iaitu latihan ni adalah, pada saya, setiap latihan tu perlukan usaha dan cara tersendiri. Tapi jika saya akan bermain dengan satu position chord sahaja dulu, and then kita akan plucking selama yang boleh, sebanyak yang boleh. Kita contoh, kalau saya dengan satu lagu and then bermula huruf C, saya akan main C je. Macam tu, contoh macam tu lah. Saya akan dengar lagu and then kalau saya cari chord lagu tu, jumpa pula chord C, saya akan main je. Ataupun saya nyanyi. Saya memang akan, itu adalah latihan bagi saya lah. Dengan satu lagu dan saya akan main chord C saja. Kemudian kalau saya jumpa chord G minor, dalam saya cari-cari lagu, seronok dengan lagu, saya cari chord lagu tersebut and then saya jumpa chord G minor, saya akan main chord G minor je. Maksudnya, contoh macam C major tadi, contoh padamu lah, padamu je lah saya akan main. Yang lain saya akan tunggu je, and then saya akan main lagi. Cara kedua saya buat, saya memang tak ada buat apa kat rumah. Okay, saya akan plucking dia. Lantaklah jadi apa pun, tapi jadi saya akan plucking je jadi. Cara saya. Okay, untuk transition pula, apabila kita dapat chord pertama, kita dah dapat, confirm dah dapat, kemudian kita nak pergi kepada chord kedua, kan susah kan. Jadi kalau saya akan slowkan tempo. Contoh saya main, saya akan slowkan kepada tukar. Itu adalah latihan yang saya selalu buat. Kalau saya jumpa chord baru ataupun chord yang saya belum mahir, saya akan buat latihan tersebut hari-hari, setiap hari. Tapi jangan push diri sendiri, sebab kita bukan untuk menjadi seorang yang gitaris yang profesional. Kita cuma untuk bermain sekadar seronok-seronok, happykan diri dan kawan-kawan ataupun family. Maafkan saya jika terdapat kekurangan.
Saya mengajar berdasarkan apa yang saya tahu dan berdasarkan preparation yang saya dah buat. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.